الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارزقنا الخير والأمن والسلامة والعفو والعافية برحمتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Surah Al-Baqarah. Pertama yang bermaksud, itulah kitab Al-Quranul Azim yang tak ada syak wa sangka padanya, merupakan petunjuk hidayah kepada orang-orang bertakwa. Sadaqallahul Azim. Al-Baqarah ayat pertama. Yang dihormati dan dikasihi dan kuasa pengurusan Kuliah Duha Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya, dan yang dihormati dan dikasihi seluruh kehadiran para jamaah pada pagi ini di kalangan para muslimin, para muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama, alhamdulillah, kesempatan pagi yang penuh barakah di saat hujan sedang turun membasahi bumi sesaat ini, kita dapat bersama-sama bertemu dan berkumpul di waktu yang berkat, di waktu duha, di majlis yang berkat, di majlis ilmu, dan berada di tempat yang berkat, itu di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita pintu-pintu keberkatan yang tidak ada sudahnya, panjangan setiap waktu dan masa. Dan itulah di antara pintu yang kita sedang terokai. Kerana keberkatan kita patut cari, kita usahakan,
Kerana keberkatan adalah suatu rezeki yang paling besar dalam sebuah kehidupan beragama, sehingga para ulama menyatakan bahawa bila keberkatan itu berada dalam seluruh kehidupan kita, maka segala perjalanan kita bukan perjalanan yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Kalau harta berkat, tenang bahagia kita. Kalau hidup berkat, tenang seluruh kehidupan kita. Kalau keluarga berkat, bahagialah sebuah keluarga yang besar, yang kecil. Dan kalaulah hidup ini sentiasa dalam keberkatan, pastilah akan dipermudahkan jalan-jalannya oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Itulah yang kita harapkan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan pada pagi ini kita akan sambung perbincangan yang telah kita lakukan sebelum ini daripada kitab karangan Al-Imam Nawawi, iaitu tentang adab pembaca Al-Quranul Karim. Dan sebelumnya, izinkan saya untuk menukilkan seawal mukadimah pada pagi ini, lebih kepada persoalan motivasi, lebih kepada persoalan untuk kita sentiasa meningkatkan amalan kita, supaya kita sentiasa hidup dalam suasana amal kita yang subur, bukan amalan yang hilang suburnya ataupun yang mati sifatnya. Maka satu dua sebutan yang saya nak sebut pada pagi ini mengambil daripada tulisan yang dituliskan oleh para ulama kita. Antaranya ialah satu amalan yang disabdakan Nabi SAW, yang disebutkan Imam At-Tabrani. Dalam riwayat, Nabi bersabda, "Man shalla alayya hina yusbih 'ashran wa hina yumsi 'ashran adrakatuhu syafa'ati yaumal qiyamati." Satu hadis daripada Imam At-Tabrani, disabdakan Nabi SAW, "Man shalla alayya hina yusbih 'ashran wa hina yumsi 'ashra." Sesiapa yang selawat atasku 10 selawat di waktu pagi dan 10 selawat waktu petang. Ini satu amalan yang mudah, ringkas tapi cukup bermakna untuk memotivasikan kita, membuat kita bermotivasi dan kita boleh beramal dengannya. Dengan sabda Nabi, barang siapa yang selawat atasku waktu pagi 10 kali dan petang 10 kali, adrakatuhu syafa'ati yaumal qiyamah, maka syafaatku akan bersama dengannya pada hari kiamat nanti. Satu hadis yang sekiranya motivasilah untuk kita mengekalkan dalam kehidupan kita seharian. Ringkas tapi penuh dengan kepadatan, kelebihan dan sebagainya. Ini satu hadis daripada Imam At-Tabrani. Man shalla alayya hina yusbih 'ashran wa hina yumsi 'ashran adrakatuhu syafa'ati yaumal qiyamah. 10 kali selawat belah pagi dan 10 kali belah petang. Ini simple sangatlah. Tapi mengekali amalan macam ni tidak merupakan kerugian besar, bahkan satu keuntungan besar kepada kita. Dengan amalan tadi kata Nabi, adrakatuhu syafa'ati yaumal qiyamah, syafaatku akan dia dapat di hari akhirat nanti, hari kiamat. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dan dalam satu peringatan yang lain daripada yang disebutkan oleh peristiwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diberitakan satu peristiwa. Ini saya nak baca ni sebab saya nak berkongsi. Tidak ada makna saya baca seorang-seorang dapat daripada bahan tapi tak berkongsi, saya rasa tidak adil. Ya, saya nak berkongsi dengan puan-puan semua. Tadi satu. Yang kedua ini disebutkan setelah ayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi kita cerita satu peristiwa di mana Nabi Musa menghadap Allah Azza wa Jalla. Ini satu peristiwa yang besar juga ni. Nabi kita cerita balik
apa yang berlaku antara Nabi Musa dengan Tuhan. Nabi Musa kita fahamlah dalam sejarahnya, dia dapat bercakap dengan Allah. Itu rezeki dia lah, mukjizatnya. Sebab tu dia sebut sebagai kallamallahu Musa takliman. Musa bercakap dengan Tuhan. Itu mukjizat dia. Lalu kata Nabi, ketika Musa bertemu dengan Tuhan, yang dalam maksud bertemu, bercakap dengan Tuhan, lalu Nabi Musa berkata kepada Allah, Ya Rabb, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Lalu kata Musa, wahai Tuhan, ajarkan aku satu perkara, satu perkataan aku nak sebut sentiasa, dan aku nak berdoa sentiasa malam, siang, pagi, petang. Itu dia. Nabi Musa minta kepada Allah satu permintaan. Apa dia? Ya Rabb, maknanya wahai Tuhan, alimni syai'in, tolong ajarkan aku satu perkataan, satu amalan, azkurka, aku sebut sentiasa, tak putus sebutan itu, dan aku akan guna untuk berdoa malam siang. Lalu Allah ajar Nabi Musa. Lalu Allah kata, Allah jawab, Qul ya Musa, kata Allah, wahai Musa, ucapkanlah La ilaha illallah. Bunyi itu saja, jangan kata saja. Itu amalan yang begitu berharga. Lalu kata Allah kepada Musa, Qul ya Musa, wahai Musa, ucapkanlah. Apa dia? La ilaha illallah. Lalu kata Musa, wahai Tuhan, kullu ibadika yaqulu hakadha. Ucapan tu semua orang sebut. Tengok tu. Musa macam tak wati lagi lah. Harap-harap sebutan lain. Tiba-tiba Allah kata, wahai Musa, sebutlah La ilaha illallah. Tak macam tak wati lah kan. Agak-agaknya ini pun perang kita juga ni. Ya, minta ustaz bagi tahulah satu-satu amalan. Ustaz kata, istighfar lah. Istighfar je. Je tu ada. Nak benda besar-besar, yang kecil pun tak buat, contohnya. Jadi Allah sebut kepada Musa, Musa sebutlah La ilaha illallah. Musa pun jawab, kullu ibadika yaqul hadha. Semua orang sebut macam tu pun. Ya, maknanya semua orang yang beragama ikut aku sebut semua pun macam tu lah, La ilaha illallah. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Ini yang jawapan yang penting ni. Lalu Allah kata, wahai Musa, ya Musa, Lau anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wal ardaina sab'a fi kaffati wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Maksudnya macam inilah terjemah mudahnya. Wahai Musa, ingat kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kalaulah langit bumi ni boleh sebut kalimah la ilaha illallah, dan kamu dengar ucapan tu, bumi pun sebut la ilaha illallah, langit pun sebut, kalaulah bumi langit ini sebut nama aku la ilaha illallah, sebenarnya timbangan la ilaha tetap merupakan timbangan yang tinggi dan berharga, yang menyebabkan seberat-berat bumi, berat lagi kalimah la ilaha illallah itu. Manakala bumi dunia dikumpulkan keberatannya, entah berapa juta kilo, tak tahu berapa kilogram, tak tahulah. Kalau diletakkan bumi dengan bukit-bukau keberatannya, tetap berat lagi kalimah la ilaha illallah. Berat lagi kalimah tu daripada keberatan bumi. Kalau campur bumi, gunung, ganang dengan timbangannya, kalimah la ilaha tetap berat lagi. Maksudnya apa? Besarnya kalimah la ilaha, harganya sebutan di bibir mudah, tapi kelebihannya besar. Jadi ucapan ini kata Nabi berlaku di antara Allah dengan Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi rumusan yang saya boleh ambil daripada cerita ini ialah antara perkataan yang kita patut sentiasa amalkan di bibir kita bila-bila masa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Maksudnya biarlah ia menjadi satu ucapan harian kita. Kalau Nabi Musa minta Allah satu kalimah, itulah ajaran Allah kepada Musa, maka kita pun ambil kesempatan untuk mengamalkan apa yang Allah ajar kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam.
Baik, dia jangan kata je lah. La ilaha illallah, je tak ada lain tak. Kalimah tu beratnya timbangan lebih pada bumi, gunung ganang dan keberatannya. Hebatnya kalimah la ilaha illallah. Jadi amalkanlah sebagai amalan harian kita. Soalnya, nak amal bila? Bila-bila masa. Apa payahnya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak boleh sebut sekali, sebut 10 kali. Tak boleh sebut 100, sebut 1000 kali. Pemasalahnya. Maksudnya, bacalah, sebutlah kalimah la ilaha sebanyak-banyaknya dalam perjalanan hidup kita. Jadi, dua perkara tadi saya kira sebagai satu suntikan motivasi ilmu kepada kita semua. Pertama, cerita tentang kalimah apa tadi? 10 kali selawat belah pagi, 10 kali belah petang. Nabi kata, kamu akan dapat syafaatku pada hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalimah la ilaha illallah kita amalkan malam siang. Keberatan kalimah ini mengatasi bukit, bukau, gunung ganang. Maknanya berat kalimah itu lagi pada keberatan alam bumi cakap hebat ini. Allah Maha Kaya lah. Baik. Sekian. Assalamualaikum. Habis lah ceramah kita. Mudah pagi ni. Belum lagi lah. Kita tak buka lagi ni. Baik. Itu muqaddimah lah. Sebenarnya saya duk baca daripada semalam lagi ni. Duk buka iPad saya. Bahan-bahan semua dari iPad ni. Ya. Duk baca semalam. Pagi ni kena sebut pada jemaah masjid saya kata oleh. Ya. Sampailah amanah ilmu yang saya faham, saya tahu kepada puan-puan pada pagi ni. Boleh? Alhamdulillah. Tajuk kita pada pagi ini menarik juga. Sambungan pada kuliah kita 2 minggu yang lepas, 3 hari bulan November dan hari ini 17 November, di mana tajuk kita pada hari ini muka surat 66, membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan mentadabbur ketika membaca. Bunyi tajuk pun simple juga ni. Macam tadilah. Je. Tapi sebenarnya itulah nadi jantung kita. Tengok kepada tajuk ni kita faham sangat dah. Imam Nawawi sebut kepada kita, kita baca Quran, khusyuk kena ada, tadabbur pun kita kena bawa bersama. Kenapa hal ini diperkatakan oleh Imam Nawawi? Kita boleh faham, tajuk boleh faham dah. Apa nilai Al-Quran dalam hidup kita sekadar baca sahaja. Kalau Quran sekadar baca sahaja, page to page, ayat kepada ayat, sampai 1-2 surah, kemudian selesai. Saya takut kita bimbang nilai Al-Quran sekadar macam FB yang kita buka malam siang, WhatsApp kita baca, ataupun apa sumber kita baca dalam dunia moden pada hari ini. Buka, tutup, baca pula besok. Betul Quran pahala bila baca, tetapi yang lebih utama bukan pahala semata-mata, tapi kefahaman, panduan, pedoman, pengertian, penceritaan, hukum hakam. Penjelasan itu yang utama dari Al-Quran. Segala penjelasan, segala pedoman yang ada dan itulah pedoman kita. Kita nak bina sebuah kehidupan beragama, kalau lebih baik daripada kita ada, Quran lah bimbingan kita. Nak bina hati, bina jiwa, bina kehidupan, bina ibadat, bina amalan, bina apa saja, Quran adalah sebaik-baik panduan. Sebab Quran sentuh serba-serbi kehidupan. Daripada A to Z, Quran sentuh tentang kehidupan kita ni. Alam kita perut mak sampai alam kematian, sampai alam mahsyar, Quran cerita belaka. Jadi kalau Quran kita tak cuba melihat makna dan kandungan tadabburnya, kita sekadar boleh pahala baca Quran. Pahala dapat, insyaAllah. Jangan bimbanglah. Betul dalam bab Quran, siapa baca Quran, walaupun 2 patah bacaan, dapat pahala. Tetapi kita bukan sekadar kejar pahala. Kita nak kejar lebih pada itu lagi, kefahaman yang mendalam. Jadi, yang Nawawi dia sebut, membaca Al-Quran dalam khusyuk dan tadabbur ketika membaca. Apa kata dia?
Apabila mula baca Al-Quran, keadaannya hendaklah khusyuk dan mentadabbur ketika membacanya. Dan dalil menunjukkan perlunya hal tersebut sangat banyak untuk dihitung dan terlalu masyhur serta jelas untuk disebut. Inilah matlamat dan tujuan yang diingini. Quran turun, tuan-tuan, sebagai pemandu. Kita nak kata apa Quran dalam sifat itu boleh katalah pemandu, pemimpin, pedoman, penyelamat, nyawa kita, jantung hati, Al-Quran, segala-gala lah. Apa yang kalimah yang melambangkan Quran itu sebagai suatu kehaibatan ada di sebalik kalimah itu. Quran penyelamat, ya, betul tak? Penyelamat. Quran pedoman, memang pedoman kita. Al-Quran sebagai nyawa kita, betul, Quran nyawa kita. Quran sebagai apa lagi? Sebutlah, carilah perkataan yang melambangkan, itulah Al-Quranul Karim. Justru kalau itulah sifat Al-Quran dalam kehidupan beragama kita, maka menawi sebut kepada kita perlunya kita dalam keadaan khusyuk dan tadabbur. Khusyuk dan tadabbur. Apa makna khusyuk ataupun khusyuk? Khusyuk, apa makna khusyuk, tuan-tuan? Saya tak nak pergi kepada satu pendetailan yang memberatkan pemikiran tuan-tuan. Khusyuk dalam maksud bahasa yang paling simple, mudah, ialah kita mencermati. Kita mencermati satu perkara, itu khusyuklah tu. Kita dengar orang sedang bercakap sesuatu, kita pendengar, mata pun tak berkelip, tahan mata berkelip, kok terlepas fakta yang dibincangkan, ya, telinga pasang, orang panggil pun tak peduli. Sebab apa? Kita mencermati apa yang sedang diperkatakan. Kena pula kalau kita duduk sembang kencang tentang orang, lagi nak dengar, ya, 4-5 orang duduk buka kelab bual terbuka, tajuk hal sekian-sekian orang, cerita macam-macam, dia pun dengar. Ya, betul. Tak apa tu, khusyuklah tu. Khusyuklah tu namanya. Maka dia mencermati dengan penuh perasaan. Itu khusyuk. Saya tak nak bawa cerita-cerita tentang ta'rifan. Kalau buka kitab tentang khusyuk dalam kacamata agama, panjang cerita. Saya tak nak baca. Sambil satu je mudah, khusyuk ialah mencermati sesuatu dengan penuh rasa seronok dan terfokus. Khusyuk. Maka khusyuk ni, tuan-tuan, satu sifat yang penting dalam beragama. Apalagi dalam bab ibadat. Semayang kena khusyuk. Betul tak? Semayang kena khusyuk. Kalau tak khusyuk dalam semayang, bahaya. Maka kita khusyuk semayang dengan makna kita fokus. Solat kita daripada awal hingga akhir solat, kita fokus. Datanglah apa sahaja benda-benda yang meroncak, yang boleh menggoncang solat, kita kena ketepikan, kena kita lawan. Termasuklah khusyuk dalam isu membaca Al-Quranul Karim. Dan ciri nak khusyuk ini, kalau ikut kepada para ulama, sedikitlah tambahan yang saya boleh beri. Ada ulama yang kata untuk mencapai kekhusyukan. Kekhusyukan itu bahasa Melayu lah, tapi kalau bahasa Arab, kekhusyuan. Daripada khusyuk, kha, shin, ain, khasya'a, yakhsya, khusyuan. Untuk kita mencapai kekhusyuan ataupun kekhusyukan dalam bab salat, ada ulama dia garis pandukan 3-4 perkara. Ini saya petik daripada beberapa tulisan. Kebetulannya saya ada satu catatan nota. Ini catatan nota ni tak bisa siapalah. Saya pernah bentang di Masjid Negeri Kuadranu, tak silap saya, Ramadan tahun lepas. Berapa banyak tahun lepas, bukan tahun lepas, banyak tahun lepas. Tajuknya Tadabbur Al-Quran, membaca, memahami, menghayati dan mengamal. Sudahkah kita? Titik soalan. Ini kertas kerja ringkas saya lah, hak peribadi saya lah, ya. Jadi saya pernah bincang tajuk ini dalam satu program di Kuadranu. Betul lah, Masjid Ladang. Masjid Ladang tu masjid yang
Apanya masjid bukan negeri satu lagi, Abidin. Ya. Tajuknya Tadabbur Al-Quran, membaca, memahami, menghayati dan mengamal. Sudahkah kita? Titik soalan. Baik. Jadi kata setengah ulama, untuk mencapai khusyuk dalam solat. Bab solat dulu. Ya. Apa di antara langkah kita untuk mencermati solat dalam kita bersolat? Ada 3 bab perkara. Orang nak khusyuk dalam solat, pertama, lengkapkan selengkap-lengkapnya amalan berwuduk. Bermula kita nak khusyuk bayang, wuduk lengkap. Basuh anggota badan wuduk dengan sebaik-baik basuhan. Maksudnya, basuhan betul lah dalam masalah fiqh. Bukan main ambil wuduk itu saja. Sebab keterkaitan solat dengan wuduk tu ada. Kita masuk kepada solat, tak kira solat fardu ke solat sunat, tak kira lah. Dengan wuduk yang betul, lain. Solat kita telah buat satu pembersihan awal dengan wuduk yang lengkap. Ini khusyuk yang pertama kena ada. Khusyuk yang kedua, atau yang kedua dalam bab solat, khusyuk bab solat ini saya bicara bab solat sikit sebab nak khusyuk tadi. Yang kedua dalam bab solat, khusyuk macam mana? Khusyuk dalam keadaan kita masuk ke dalam solat dalam keadaan selengkap-lengkap pakaian dan apa yang kita pakai di tubuh badan kita. Batu orang nak khusyuk solat ini, jagalah pakai pelik-pelik. Lelaki dengan singlet saja, baju tak pakai kadang-kadang. Ya, Allah Akbar, baju tak pakai, kain pakailah. Pakai kain jenayah. Ya, kain pakai, seluar pakai, baju tak ada. Salat sah ke? Itu ada perbincangan ulama. Tapi kalau begitu keadaan kita, tak khusyuk sembahyang kita. Tapi lengkap pakaian, baju lengkap, pakaian lengkap di badan, tak kira lelaki perempuan, dia akan datang kekhusyuk. Apabila khusyuk orang sembahyang tu ada. Sebab kita lengkap. Pakaian kita dengan jubahnya, dengan baju Melayu, dengan kain sarung, dengan seluar, dengan kain telekung, tuan-tuan. Itu masuk bab khusyuk juga tu. Mana bersih, selesa, dan tidak ada di sana benda-benda yang menghalang khusyuk. Jadi kalau kita masuk dalam solat, kain telekung, dah 5 minggu tak basuh, dan 6 bulan tak basuh, tak ada basuh. Tengah-tengah dua angkat takbir, mari hati, aku tak basuh lama kain. Tak sebab dia mari satu benda yang lintasan. Allah Akbar. Lain macam rasa. Teringat 6 minggu tak basuh, 6 bulan tak basuh. Contohnya, kena pula tengah-tengah angkat takbir, nak sujud, tengok ada yang mungkin sifatnya warna lain macam, kuning ke hitam contohnya. Lintas satu mari, ni tak basuh, pada sembahyang. Dia khusyuk macam lagi. Dia ingat kepada kekotoran badan kita lah, pakaian kita. Jadi saya sebut ringkas ni, ada 3-4. Yang kedua ialah khusyuk akan muncul bila mana kita jaga pakaian solat kita. Termasuk tempatnya sekali. Sesuai. Dan khusyuk akan datang dalam bab solat ya. Bila kita dapat memfokuskan kepada makna bacaan dalam solat. Paling tidak pun, tak boleh surah yang lain, kita ingat bacaan tentang surah Al-Fatihah, makna-maknanya. Khusyuk dah tu. 3. Yang keempat, setengah ulama kata, ditambah lagi, banyaklah sebenarnya, saya ambil 4 saja. Seorang yang nak khusyuk dalam solat, ataupun nak sampai tu khusyuk dalam solat, yang keempat apa dia? Dia membaca zikir dalam solat, doa solat itu dengan kefahaman makna. Allahu Akbar, rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dia boleh faham apa ucapan dalam solat itu. Maha suci Allah yang maha agung. Dia pun angkat, bangun, sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Contohnya, dia memahami bacaan, maksud daripada bacaan itu, Allah yang maha tinggi, maha agung, maha mulia. Segala-gala bagi Allah segala kepujian. Khusyuk akan dapat. Itu contoh 4 sajalah. Termasuklah dalam soal bacaan Quran. Kata Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, dia kata apa? Dalam khusyuk dan tadabbur dia baca Quran. Jadi untuk khusyuk dalam bab Quran ini, kita boleh kaitkan 3-4 perkara.
Ini ringkasannya. Antara perkara yang terkait dengan soal kita nak khusyuk dalam Quran ini, pertama sekali pada tuan-tuan, kita membaca Al-Quran ketika kita sedang berwuduk. Ini saya ingat saya sentuh di awal muqaddimah dulu lagi. Usahakanlah untuk berwuduk ketika baca Al-Quran. Wuduk. Sebab itulah tanda kemuliaan Al-Quran yang kita hormati. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan pegang Al-Quran kecuali orang-orang yang bersih. Bukan fizikal bersih, hati pun bersih sama. Dia baca dengan keinsafan. Maka untuk khusyuk baca Quran, dia cuba untuk memahami bacaan itu. Dibaca ayat tentang salah satu cerita, dia akan cuba nak melihat. Lepas tu saya dah sebut pada 2 minggu lepas, saya ingat saya sebut pada tuan-tuan, dalam hubungan kita dengan bismillah ke dengan auzubillah, ada makna tu. Bila kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kita minta jauh gangguan syaitan durjana daripada soal cuba untuk merosakkan kita. Baca Quran itu khusyuk juga tu. Kita nak fokus dalam bacaan tanpa ada gangguan yang lain. Baik. Jadi yang penting di sini ialah kata Imam Nawawi rahmatullah, bila kau dibaca khusyuk dan tadabbur ketika membacanya. Isu tadabbur ni tuan-tuan, isu yang besar sebenarnya. Sebab dalam isu tadabbur ini bukanlah isu yang kita boleh ambil sikap mudah, sebab tadabbur ini satu proses yang perlu kepada kefahaman. Izinkan saya membaca nota saya lah. Nota saya di sini saya baca sikit kepada tuan-tuan. Tadabbur berasal dari perkataan Arab dengan kata dasarnya dabbara yang bermaksud mengatur, merencana atau membuat perancangan. Tadabbur itu sebenarnya daripada bahasa Arab dabbara yudabbiru tadbiran, dengan maksudnya mengatur, merencana dan membuat perancangan. Jadi makna tadabbur ni kita buat apa sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Contoh kita ambil satu ayat, kitab Quran kami turunkan kepada Muhammad sebagai kitab yang berkat sekian-sekian. Orang tadabbur Quran ini, dia baca ayat, dia nak mengambil intisari ayat dibacakan itu. Kitabun, kitab apa sebenarnya? Kitab Injil ke Taurat ni? Kitab Al-Quran. Dan kitab ini sifat macam mana? Allah pemiliknya. Anzalnahu, Allah yang turunkan. Mana Quran asal mahfuz, turun ke langit bumi, sama'id dunia. Kemudian dia boleh turun selama 3 tahun. Jadi nampak tak? Tadabbur memang kita merancang, kita mengatur untuk memahami ayat itu secara penuh keinsafan. Itulah sebabnya tadabbur ini tak boleh buat kerja seorang. Tadabbur ini biasanya secara beramai, berjamaah. Ada orang yang menjadi pentadabbur dan kita mendengar tadabbur itu. Sebab kalau kita seorang tadabbur, tidak semua orang boleh buat macam tu. Orang yang faham Al-Quran, kalangan para asatizah kita contohnya, mereka ada kefahaman bahasa Arab, mereka boleh buka kitab yang pelbagai sumber, mereka boleh buka banyak, mereka ada hak untuk tadabbur ayat demi ayat melalui apa mereka ada. Tapi kalau kita orang awam, kita ni macam saya dan tuan orang awam ni, nak tadabbur ke mana kalau tidak ada orang yang menyampaikan dan mengepalai kita punya tadabbur. Saya tahu tuan-tuan ada kelas tadabbur kan, dengan Al-Fadhil, seorang tokoh yang hebat, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Nizam Qadir, ya, dengan dia punya cara penyampaian, dengan lorak kedahnya, ya, dengan mendalam bahasanya. Itu di antara contoh lah. Tapi saya fikir beliau pun tidak terlalu mendalam sangat, sebab itu awam. Tapi kalau beliau dalam konteks seorang yang faqih dengan ilmu, beliau boleh beritahu, ya. Tapi maksudnya ialah tadabbur tak sama tafsir. Dia kalau tafsir ni benda-benda yang umum, ayat
sebab turun sekian-sekian kemudian ditafsirkan. Tapi tadabbur dia akan melihat kadang-kadang word by word, kalimah demi kalimah. Jadi dalam hubungan ni saya tengok daripada sudut beberapa pandangan. Contohnya, ini agak akademik sikit bagi ni tuan-tuan. Ibn Kathir menjelaskan bahawa mentadabbur Al-Quran sebagai memahami makna lafaz Al-Quran dan memikirkan apa yang disampaikan setiap sun ayat serta isi kandungannya. Macam tadi Allah sebut kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran kami turunkan pada penuh dengan keberkatan. Perincikan ayat itu penting tu. Kitabun, kitab Al-Quran turun daripada mana sejarahnya. Kemudian mubarakun, berkat. Apa maksud berkat di situ? Dari mana kita nak faham berkat? Ini semua, kata Ibn Kathir, tadabbur ialah memahami makna lafaz-lafaz Al-Quran. Panjang cerita nak baca ni. Dan mikirkan apa yang disampaikan oleh setiap susunan ayat tersebut, isi kandungannya, dan memahaminya sehingga menjadikan setiap maksud Al-Quran itu sempurna dari segala isyarat dan peringatan yang terselindung di sebalik lafaz Al-Quran, dan mengambil manfaat daripadanya dengan menurutkan hati pada nasihat. Mana kita akan ambil maksud ayat, nak bawa dalam hidup. Tadabbur. Kita kaitkan ayat ini untuk kita. Kalau ayat bercakap tentang dosa, kita pun memahami dosa satu bebanan. Kalau ayat bercakap tentang pahala, kita rasa nikmati pahala itu satu nikmat besar. Baik tuan-tuan, tak apalah, yang pentingnya saya sekadar nak cerita secara umum saja. Dalam hubungan ini, kata Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, dia kata apa? Kita dengan Quran kena khusyuk tadabbur, dan banyak dalil menunjukkan perlunya semangat ini dalam kehidupan beragama kita. Sebab Al-Quran itu tuan-tuan, secara maksudnya, maknanya, memang ia adalah peringatan yang mendalam pada Allah Azza wa Jalla. Quran turun untuk masuk ke dalam jantung hati manusia. Quran turun untuk meresap dalam jantung hati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Quran. Kena meresap di jantung hati. Jadi untuk meresap jantung hati, kita nak kena memahami tadabbur ayat-ayatnya satu persatu. Dengan adanya keadaan ini, dada akan menjadi lapang dan hati menjadi tenang. Bila tadabbur Al-Quran, dada akan lapang, hati menjadi tenang, bahagia. Saya tak tahulah bila tuan-tuan dengar, puan-puan dengar apa yang diulas, ditadaburkan oleh Al-Fadhil Dr. Nizam di sini, apa perasaan puan-puan yang mendengar di sebalik apa yang beliau sampaikan itu. Surah Al-Baqarah ke Al-Imran saya tak tahulah, tapi saya ingat surah awal-awal lagi. Tuan-tuan, puan-puan semua, sifat tadabbur itu jadikan kita, kata Nawawi, tenang dan bahagia. Maksud kita akan merasa satu rezeki, menikmati keindahan Al-Quran sampai menusuk jantung hati kita, sebagai suatu motivasi keimanan untuk kita bawa dalam hidup keseharian kita. Allah sebut dalam Al-Quran sebagai peringatan kepada kita dalam surah An-Nisa. Allah kata apa? 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana, maka tidakkah mereka itu mendalami Al-Quranul Karim. Terjemah kat sini, tadabbur maknanya mendalami, menghayati. Bolehlah ya. Tadabbur terjemah sebagai mendalami, menghayati. Kita memaknakan ayat-ayat itu dalam hidup kita, memaknakannya. Itu pun terjemah yang bagus juga. Saya baca daripada tulisan Bay Arifin. Bay Arifin ni orang Indonesia. Dia ada satu buku, dia cantik juga, Samudra Al-Fatihah. Pernah dengar tak? Pernah dengar? Pernah? Ke ada pengajian kitab tu? Tak ada?
Bayi Arifin kan, dia bincang Fatihah tu sampai satu kitab. Ya, almarhum, ya, seorang tokoh besar di Indonesia. Tajuk bukunya Samudra Al-Fatihah. Dia guna samudra faham kan? Lautan Fatihah. Dia kata apa? Di Quran kita, dia kata kena memaknakannya. Itu bahasa beliau. Kena memaknakan dalam hati kita. Seronok punya bahasa tu, ya. Maksudnya kena meresap masuk dalam jantung hati. Tuan-tuan, ya. Kita ni setakat mana lama duk ngaji ni. Setakat mana Quran meresap jantung hati ni. Subhanallah nazim. Saya tak tahulah, saya kata saya belum sampai tahap tu lagi lah saya rasa. Sebab itulah kita boleh tengok dalam cerita kemudian ni, orang yang dah memaknakan Al-Quran sampai pengsan. Orang dah menghayati Al-Quran boleh jatuh pengsan bila baca. Jom kita tengok apa yang berlaku. Baik. Firman Allah SWT lagi, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkatan agar mereka menghayati, memahami ayat-ayat, memaknakan ayat-ayat dalam hati. Surah Sad ayat 29, surah 38. Banyak hadis yang diriwayatkan mengitadabbur. Begitu juga dengan pendapat salaf yang masyhur tentang ini, pendapat para ulama salaf, ulama lama kita lah, ya, tentang isu tadabbur. Ialah ulama-ulama salaf ini, ulama-ulama seperti Ibn Katsir contohnya, mereka ini tokoh-tokoh yang hebat lah dalam bab bicara Al-Quran. Seolah Quran berjalan dalam darah daging mereka, dan mereka berjalan dengan Al-Quran malam siang. Subhanallahilazim. Saya pun dia sebut wording-wording tu, saya pun tak berani sebut juga. Berjalan dengan Al-Quran, Quran berjalan. Sebab itulah mereka. Kita berjalan tak ada apa, berjalan sungguh, ya, berjalan sungguh tanpa ada apa-apa pun. Lepas tu sampai tahap ada orang berjalan sampai terlupa waktu sembahyang. Kerana berjalan lupa waktu sembahyang, tak ingat time solat zuhur jam berapa, time asar berapa, kerana berjalan. Itulah kita. Kita sayalah, tuan-tuan tidak. Ya. Berjalan sungguh, melancong dengan melencong sekali. Ya. Sampai tak tahu waktu asar kat mana, sampai tak tahu nak sembahyang cara mana ni musafir. Itu melencong sekali. Betul, ada golongan manusia macam tu. Dia tak ada dalam fiqh dia, fiqh ingatannya tentang boleh jamak takdim dan takhir. Melancur negara dah berapa lama dah. Tapi fiqh sembahyang tak ada. Dia tak mengaji bab nak jamak takdim ke takhir. Asar boleh dikasarkan daripada 4 buat 2. Berapa tempoh waktu musafir untuk. Dia tak ada semua tu. Dia tahu dia melancong sekali. Fiqhnya macam tu. Fiqh hidupnya tak ada. Ini orang yang hidup dalam keadaan songsang lah, dalam bahasa mudahnya. Dia berjalan, jalan sungguh. Tapi orang berjalan ilmu, dia lain. Saya buat contoh mudah saja. Orang musafir berjalan ilmu, dia berjalan dengan agama sekali. Dia merancang perjalanan. Keluar rumah jam 10 pagi, dia merancang nak berhenti di mana untuk solat zuhur berjemaah ke macam mana. Dia bukan setakat fikir nak lunch kat mana hari ni. Ya, daripada KL nak balik Kelantan, lunch di Raub. Kedai itu memang sedap, nasi ayam contohnya. Itu nampak, sangat-sangat nampak. Orang merancang dengan hidup beragama, dia tahu ke 10 keluar pagi, dia akan berhenti di Masjid Bentong untuk solat zuhur. Contohnya. Itulah nama perjalanan berilmu. Dan bukan setakat dia bercakap untuk dia. Dia boleh bawa cerita kepada anak-anaknya. Jom bang, Kak Long, Kak Ngah semua, insyaAllah kita akan bertolak jam 11 pagi nak balik kampung ziarah nenek. InsyaAllah baba cadang kita akan berhenti untuk solat jemaah nanti agak-agaknya lah
mungkin sampai di satu lokasi, contohnya kalau di Kelantan, contoh Kelantan lah. Cara tu lain. Anak-anak pun seolah faham ayahnya, berjalan saja bercakap tentang hal ilmu. Ataupun tak berjalan lagi pun dah mula berjalan, nak mula berjalan, nanti kejap. Tak apalah ayah, nak sembahyang sunat musafir dulu. Contoh, walaupun tak semua solat musafir, tapi wakil cukup dah. Ayah nak solat musafir, jom kita nak berlepas kejap lagi. Itulah perjalanan yang berilmu. Barulah nampak cerdik. Tapi bila kita tak ada ilmu perjalanan, kira melancong sekali. Dan melancong tu lancong sungguh. Semata-mata nak seronok santai. Ini benda macam ni, jangan kata benda-benda simple. Saya tak dapat simple. Kita boleh didik anak kita tentang soal sembahyang, solat musafir, tuan-tuan, dia akan berkekalan. Dia tahu akhlak ayahnya kalau musafir, ajar tentang ibadat. Ibadat di mana, solat di mana, nak berhenti di mana. Anak akan faham. Itulah akhlak dalam bermusafir. Baik, ke situ pula pergi. Tapi tak pernah sebut tentang perjalanan dengan ilmu itu penting. Jadi para ulama salaf, itulah mereka. Baik. Ramai salaf yang menghabiskan waktu malam dengan membaca satu ayat sambil bertadabbur maksudnya dan mengulangi sampai subuh. Ini cerita ni. Imam Nawawi yang bawa cerita siapa ni? Imam Nawawi pengarang kitab kita. Dia bawa cerita bagaimana ada ulama salaf kita yang habis waktu malam hanya semata-mata tadabbur satu ayat, bukan satu surah, satu ayat sampai ke subuh. Saya tak dapat nak mengambil kutipan cerita siapa tadi. Saya tak dapat. Saya cuba-cuba nak korek rahsia siapa contohnya, tak dapat cerita. Tapi bila Imam Nawawi sebut macam ni, ia satu kenyataan. Ada ulama macam tu. Tadabbur ayat Quran satu malam sampai ke subuh. Satu ayat. Maksudnya dia duduk begitu dekat dengan ayat Quran satu ayat sampai subuh. Dia baca, hayati makna. Sebab nak memaknakan Quran dalam hidupnya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya nak cadangkan jugalah. Cadangan ni bagi saya, cadang untuk saya juga, bukan orang lain. Kita sampai satu waktu, satu masa, dan saya cuba untuk melakukannya dan telah cuba melakukannya dan sedang melakukannya. Atas meja saya tu, saya tak kata terbaik, minta maaf, saya cuba untuk buat dalam kadar kemampuan saya. Atas meja saya ada 3 Quran yang saya letak. Quran Mushaf 1, Quran terjemahan dalam 2 edisi. Saya ambil edisi Indonesia, si Melayu. Yang Melayu ambil Quran Bibi Ar-Rahman. Indonesia terbitan yang Saudi buat tu, yang Saudi cetak tu Indonesia sebenarnya. Itu Indonesia punya terjemah, bukan kita, bukan Malaysia, ya. Saya cuba. Ini saya ingat dah berapa tahun dah, taklah sampai belas tahun, tapi berapa tahun, dalam kesempitan masa, dalam keadaan tertekan macam mana pun masa yang tak banyak sangat untuk fokus kerana banyak urusan tertentu ini, saya akan cuba tengok tidak pun sampai 3-4 ayat, satu ayat saya akan cuba buka ayat dan terjemahan dan cuba tengok makna secara imbasan, secara imbauan, tapi fokus. Demi Allah saya boleh kata kepada puan-puan, ada kesan besar kepada kita. Ada kesan mendatang dalam hati kita. Sebab kita duduk bersama Al-Quran, baca dia, tengok makna dan cuba tengok terjemah yang ada, Indonesianya yang Melayu, kemudian Quran kita baca. Satu ayat lah katakan. Saya tak ambil banyak, saya kadang-kadang 1 ayat saja. Tiap hari. Pagi ni pun dah selesai tadi, belum datang tadi. Tuan-tuan sekalian, demi Allah, saya sebut dalam kuliah pada pagi ni, online kita ni, live, demi Allah, kita akan dapat sesuatu yang berharga kepada kita. Kefahaman. Walaupun saya sebut tadi, tadabbur ini kalau kita ada orang ajar lebih baik, tapi kita bukanlah nak mengambil kefahaman juga, tapi sekadarnya baca, tengok makna, ada kebaikannya. Saya sendiri, saya tak kata boleh
beri terjemah semua Al-Quran. Ada mana tak boleh tak tahu, kena buka tafsiran juga. Walaupun boleh bahasa Arab sikit sebanyak, bolehlah bahasa Arab sebab kita belajar, tapi tak semua ayat tu boleh terjemah. Saya kena buka juga. Demi Allah, ketika kita rasa Allah, ini maksud kalimahnya, ini maksud ayatnya, yang aku faham lain, tapi ini terjemah betulnya. Tuan-tuan, Quran adalah kehidupan kita. Al-Quran nyawa kita. Al-Quran sendi tulang kita. Al-Quran adalah penyelamat kita. Saya tak nak minta tuan-tuan buat macam saya buat, saya qadas itu semua, tapi kalau kita mampu sehari 1-2 ayat Al-Quran, tengok makna je. Jangan kita kata itu benda kecil. Sehari 1 ayat, seminggu 7 ayat, sebulan 30 ayat. Tuan-tuan, ayat ada berapa Quran? 6,236 ayat Al-Quran. 6,236 ayat. Apakah mungkin kita nak tengok 1,000 ayat dalam satu masa? Tak mungkin. Tapi kita gerakkan 1 ayat sehari, 1 sehari, 30 hari 30 ayat, 2 bulan 60 ayat. Ya, nampak kecil, tapi makna Al-Quran tidak pernah mengecilkan kita. Makna Al-Quran tak pernah mengecilkan kita punya ingatan, kefahaman, pahala. Al-Quran membesarkan jiwa kita, membesarkan hati kita, membesarkan ingatan kita kepada Allah, membesarkan jiwa dalaman kita, membesarkan pahala demi pahala dalam hidup kita. Saya nak berkongsi dengan tuan-puan ini satu benda yang saya rasa kita perlu amalkan. Kita letak dulu ke tepilah persoalan kefahaman dalam. Ambil daripada sudut pahala saja pun dah cukup dah. Dia sudut lah, bukan pahala segala-gala. Sebab bila kita baca Al-Quran, Al-Quran pahala kerana ayat, kerana huruf. Al-Quran pahala bermula di mana puan-puan? Perkataan huruf tu. Al-Quran bukan diberikan pahala kerana bacaan ayat secara ayat ke ayat. Allah bagi pahala Al-Quran kerana huruf tu. Kita baca Yasin. Yasin 2 kalimah tu dapat 20 pahala. Satu huruf, satu pahala, tapi Allah sebut, Nabi sebut al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu pahala ditambah 10 ke atas setiap satu. Maknanya Yasin, ya 10 pahala, Yasin 20 pahala. Bayangkanlah rezeki kita. Mana mungkin Al-Quran mengecilkan kehidupan kita. Quran akan besarkan jiwa kita, besarkan iman kita, besarkan pahala. Dia akan besarkan kita dalam banyak perkara. Itu rezeki sebenarnya. Orang yang mengangkat martabat Al-Quran dengan nak baca tadabbur tak pernah rugi sama sekali. Tak pernah rugi sama sekali. Soal Al-Quran, kitab yang sentiasa berikan keuntungan kepada pembacanya. Al-Quran, kitab yang sentiasa memberikan kemuliaan kepada pembacanya. Walaupun sepatah, satu huruf, sekalipun satu huruf. Yasin, kata ya saja pun pahala dah. Tapi takkanlah kita baca ya berhenti. Takkan Yasin surah Azim kan, mestilah berterusan sampai habis surah, sambung surah lain pula. Maknanya Al-Quran membesarkan jiwa, besarkan hati, besarkan agama, besarkan pahala, segala-galanya. Allah Akbar. Ini ulama kita macam itulah tuan-tuan. Saya cuba, saya tadi bukanlah terbaik ya, jangan kata ustaz betul. Saya cuba dalam kadar. Saya beri sebut kepada saya sendiri, walaupun kita seorang bertitul ustaz, saya tak kata saya boleh duduk Quran sampai bersurah-surah satu hari. Saya tak berani sebut saya boleh habiskan sampai 10 surah. Ada masa kadang-kadang 20 ayat aja saya baca. Tapi fokus. Tak boleh 10 ayat fokus, 2 ayat fokus, tengok mana, terasa. Ada masa boleh baca sampai 2 surah, Alhamdulillah.
Ada masa boleh sampai juzuk, Masya Allah. Samalah kita ni tuan-tuan. Kita tak ada beza sebenarnya. Beza kita atas asas masing-masing nak bawa diri ke mana. Kalau kita ada hasrat bawa diri kepada Allah, kepada agama keimanan, seorang ustazkah dia, seorang apa pun dia, itulah kekuatan kita. Bukan kerana tatul ustaz dia hebat, tidak. Bukan kerana dia bukan ustaz dia tak hebat, tidak. Semua balik kepada soal hati kita. Ini kita nak hidupkan. Biar hati kita hidup, bukan mati. Hati yang segar, bukan sakit. Hati yang bercahaya, bukan hati yang kelam pekat. Tak nak macam tu. Baik. Sikit lagi. Pukul 10, pukul 11 dah. Cepat pula ini jamnya. Saya tak habis lagi satu page ni. Kenapa macam ni hari ni? Ya. Tuan-tuan, ramai salaf menghabiskan waktu malam dengan baca satu ayat sambil tadabbur sampai jam subuh. Kita tak tahu macam mana tu. Tapi kita kalau tak sampai berjam-jam, sampai 5 jam, 7 jam faham ayat, ambillah 10 minit. Ini ulama ni daripada jam tengah malam subuh berapa jam tu? Kalau mula jam 12 malam sampai pukul 6, berapa jam? 6 jam. Satu ayat fikir. Kita tak mampu sampai 6 jam. 6 jam kita tidurlah jawabnya. Apa kata ambil 10 minit? 10 minit, satu ayat kita baca, tengok mana, 10 minit kita renung. Kalau ayat tentang akhirat, air mata tumpah. Ayat tentang dosa, air mata pun akan bercucuran. Ayat tentang pahala, terasa nikmat hidup beragama. Boleh 10 minit, 7 minit, 10 minit, 8 minit. Ulama sampai berjam-jam, kita ambillah minit-minit yang kita ada, insya-Allah. Sikit lagi, ramai juga salaf yang pengsan ketika membaca Al-Quran. Ramai mereka yang terus meninggal dunia ketika baca Al-Quran. Nak kata apa lagi? Ini sejarah ini yang dicatat, yang catat siapa? Imam Nawawi. Dia catat sejarah orang-orang alim. Sebelumnya lagi agaknya ada yang pengsan bila baca Quran. Pengsan sebab apa? Sebab memahami makna tu sampai pengsan. Ada yang meninggal. Subhanallah. Kita ambil contoh sebelum kita berpisah pada pagi ini. Kami meriwayatkan daripada Bahth bin Hakim. Ini cerita. Kami meriwayatkan siapa cerita ni? Imam Nawawi lah ni. Disebut tentang cerita meriwayatkan daripada Bahth bin Hakim. Bahth ini kalau ikut kepada tulisan Arab Bahzai. Bahz. Nak pelik sikit lah. Saya pun tak dapat nak tahu siapa orangnya. Daripada Bahz bin Hakim bahawa Zurarah bin Awfa, seorang tabi'in yang mulia. Tabi'in adalah golongan yang datang selepas daripada sahabat Nabi SAW. Tabi'in namanya. Baik. Namanya Zurarah bin Awfa. Apa ceritanya? Yang mengimami kaum muslimin dalam solat subuh. Dirakamkan cerita bahawa Zurarah bin Awfa ini seorang ulama tabi'in imamkan sembahyang subuh. Lalu bila sampai kepada ayat Al-Quranul Karim sudah Muddathir, ayat yang berbunyi fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yaumun asir. Surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujz fajr. Sampai kepada ayat yang ke-8 fa idza nuqira fin naqur, maknanya maka apabila tiupkan sangkakala. An-naqur sangkakala. Ditiupkan sangkakala, kata Allah Azza wa Jalla fadzalika yauma idzin yaumun asir, maka itulah hari yang paling susah kamu hadapi. Bila berlaku sangkakala tiup, dunia dah hancur, hari itu hari manusia akan terlalu panik, susah untuk kamu hadapi. Gambarannya menakutkan. Apa yang berlaku? Tiba-tiba di tengah imamkan solat, dia rebah lantas meninggal dunia. Jadi periwayat ini cuba, akulah orang yang musun jenazahnya. Bahz bin Malik kata, Bahz bin Hakim, aku yang usun jenazahnya. Tuan-tuan,
bila ayat dah masuk jantung hati, ayat tentang kiamat, dentuman ayat tadi, pengsan dia meninggal dalam solat. Wallahu alam lah. Tak tahulah. Mungkin dia punya saluran hidupnya, nadi jantungnya Quran sepanjang masa. Dia faham sungguh-sungguh. Kita tak sampai tahap ni. Kita pengsan kerana faktor yang lain. Carilah faktor sendiri. Siapa perlama pengsan? Pengsan kerana faktor yang kesihatan. Tapi ulama pengsan ketika baca ayat yang menakutkan sampai meninggal tengah solat. Ia sesuatu yang tidak mustahil bagi orang-orang berkaitan. Maka tuan-tuan, kesimpulan pada pagi ini mudah saja. Kita nak mengambil satu pendekatan yang mudah dalam beragama. Al-Quran perlu dimaknakan dalam kehidupan beragama kita. Cermatilah bacaan ketika baca, kerana kita bila mencermati bacaan dengan khusyuk, tawaduk tadi, insya-Allah sikit sebanyak Al-Quran memandu kita, insya-Allah. Kita nak sangat-sangat kita nak daripada Allah Azza wa Jalla Quran menjantung hati kita. Sebab itulah mengekal bacaan Quran, mengekalkan semangat bersama Al-Quran, mengekalkan hubungan cinta kasih Al-Quran tetap utama penting. Di mana kita berada. Nak faham sampai kita boleh faham seluruhnya, mungkin agak terlewatlah bagi semua kita, ataupun mungkin sesuatu yang tidak mudah. Tetapi usaha kita ada. Dapati, dekati, baca, cermati makna Quran, tengok makna, dan kita sentiasa sama Al-Quran. InsyaAllah pintu berkat Allah akan buka. Dengan Quran hidup berkat, dengan Quran hati mulia, dengan Quran rezeki Allah permudahkan, dengan Al-Quran iman kita makin kukuh, dengan Al-Quran Allah permudahkan urusan hidup kita yang lain, agama kita, amal dan iman kita. Wallahu a'lam. Terus sekadar pertemuan pada pagi ini, catat ke situ, ada lagi banyak benda yang kita nak sentuh dalam kesempatan akan datang dalam tajuk yang sedang kita bicarakan ini. Bersambung insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu laghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afwa wal afiyata. Ya Allah, ya Tuhan kami damba daripada-Mu ya Allah kebaikan, kemuliaan, kesehatan dan kemuliaan hidup. Allah marzuqnal khaira, berikan kami Allah pintu-pintu kebaikan. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina, jadikan Al-Quran bertapak dalam hati sanubari kami. Allahumma zayyin hayatana bil Quran, ya Allah hiasilah hidup kami dengan Al-Quran. Allahumma ahyina bil Quran, hidupkan kami bersama Al-Quran. Wa amitna bil Quran, dan matikan bersama dengan kitab suci kami Al-Quranul Karim. Allahumma syfa' lana bi nuril Quran, ya Allah berikan kami syafaat nanti dengan cahaya Al-Quran. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, kalau Tuhan kami yang mendengar rintihan kami, yang mendengar doa-doa kami, yang mendengar rintihan munajat kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami, wali walidina, dan dosa ibu ayah kami, kama rabbauna sighara, bagaimana mereka didik kami sejak kecil hingga dewasanya kami, dari kecil kami hingga dewasanya kami. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampunlah dosa orang-orang Islam, muslimin, muslimat di mana mereka berada, yang telah meninggal dan masih hidup. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, ya Allah bersihkan hati kami bersifat munafik, wal kufri kufur, wal asyan, durhakakan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira ajili wa ajilih, ya Allah mohon kami kepadamu kebaikan yang segera dan kebaikan akan datang yang mendatang.
Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyil asqam. Ya Allah, mohon kami kepadamu jauhkan kami penyakit gila, kusta dan penyakit yang menakutkan kami, termasuk COVID-19 yang sedang kami hadapi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia membahagiakan kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari percikan dan sambaran neraka yang bernyala-nyala yang menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.